sepanjang penjelasan kita antara kita, kalau kamu ada soalan dalam kelas kita, tanya je. Nak tanya je. Boleh semua? Boleh ke? Tanya je kalau ada soalan. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Okey, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, sekarang dah pukul 8.39. Cikgu tak naklah terus tunggu. Ada lagi 2-3 orang yang sedang WhatsApp cikgu, kata tak dapat nak masuk. Tapi cikgu reply je WhatsApp. Jangan risaulah. Okey. Okey, jadi untuk malam ni fokus kita bahagian C. Okey, jadi masing-masing boleh tengok inilah kertas periksa. Cumanya cikgu terlupalah apa sampai mana cikgu tinggalkan. Cikgu terlupa. 1A dah buat ke 1A semua? Dah buat ke 1A? Batang dan daun ni? Oh, tak tahu juga semua. Okey. Okey. Jadi tak apalah kalau macam tu, kita akan proceed kepada kelas kita. Cikgu akan jelaskan Okey. Jadi kita pergi kepada kelas kita. Cikgu punya suara okey ke semua? Ada lag ataupun tersekat ke? Tak ada. Tak ada Okey, jadi kita pergi kepada soalan 1A. Okey, jadi sebelum kita nak pergi kepada soalan 1A, apa yang cikgu nak kena pesan dalam bahagian C? Okey, yang kita nak belajar sekarang ni adalah bahagian C. Bahagian C adalah bahagian yang paling banyak markah, iaitu 60 markah. Jadi, dekat bahagian C ni adalah kita senang cakap, kita boleh cakap yang bahagian sini indikator besar tentang kamu punya markah. Sama ada kamu A ke, kamu B ke, kamu C ke, kamu D ke, kamu belik kertas kamu, kamu tengok berapa jauh kamu jawab bahagian C kamu. Kalau kamu tak ada masalah sepanjang menyelesaikan soalan-soalan di bahagian C, kamu boleh cakap kamu dah A. Sebab apa? Sebab 60 markah ni dibaca dalam keadaan 60%. Besar tu. Besar. Maksudnya lebih daripada markah. Lebih daripada separuh markah. Jadi, janganlah risau. Sebab apa? Sebab cikgu dah bagi tahu dah, untuk USA, nisbah kesukaran dia adalah 5-3-2. Kalau kita convert kepada peratus, iaitu 50%, 30%, 20%. Apa ni? Yang ini adalah bahagian senang. Yang ini adalah bahagian sederhana. Dan 20 ni adalah bahagian sukar. Jadi dekat sini yang kita nak ajar, yang cikgu nak highlight sepanjang kelas 2 minggu ni adalah cikgu nak bagi kamu nampak yang soalan tu sebenarnya senang je. Jadi kalau nak dapat lulus tu, nak dapat 50% tu boleh sangat. Okey, jadi kita akan pergi mula menjawab bahagian C. Okey, cikgu terlupalah cikgu dah sampai mana bahagian C ni. Tapi tak apalah, kita pergi dulu kepada soalan 1. Ini adalah bahagian C yang pertama. Ini bahagian C 60 markah. Jadi kita pergi kepada sejauh yang mungkin kita boleh. Cikgu rasa dah jawab, tapi cikgu terlupa sebab lain-lain kelas kan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 1A. Jadi daripada soalan 1A, cikgu bagi kamu masa 1 minit untuk kamu hadamkan. Apa yang cikgu nak kamu hadamkan? Yang pertama, cikgu nak kamu fikir, kamu tahu tak apa-apa pasal bab ni? Bab berapa? Bab berapa? Dia bercakap pasal apa? Itu yang pertama. Yang kedua, daripada bab ni kamu ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Tu yang kedua. Buat yang tu dulu. Yang ketiga, kalau kamu sempat boleh je terus selesaikan 1 minit dari sekarang. 1 minit dari sekarang boleh cuba selesaikan dengan cari idea je, cari idea. Cikgu akan ajar.
Okey, habis sudah 1 minit. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan. Bila cikgu cakap bab berapa kamu salin dan kamu study. Maksudnya peluang untuk masuk ni besar. Okey, ni bab pengurusan data. Ini adalah bab pengurusan data. Dalam menguruskan data, dia ada banyak cara, plot titik, carta pie, carta palang. Jadi dekat sini soalan A ni adalah soalan tentang batang dan daun. Jadi kalau siapa yang tak ada idea, maksudnya dia kena buka balik. Jadi cikgu bagi tahu ni, kamu nak kena buka balik apa? Buka tentang batang dan daun untuk siapa-siapa yang tak tahu. Okey semua? Habis dekat situ. 1A, kita pergi kepada soalan. Pak Ahmad merupakan seorang peniaga buah manggis. Pelot batang dan daun di bawah menunjukkan bilangan buah manggis dalam 10 bungkus yang berjisim 2 kilogram. Okey, ni daripada pelot batang dan daun ni. Okey, yang pertama adalah nyatakan bilangan terbanyak manggis di dalam plastik tu. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Berapa bilangan terbanyak dekat sini? 23. Pandai. Okey, step yang pertama adalah kamu kena tahu cara nak baca plot batang dan daun. Cara nak baca plot batang dan daun dekat sini 1, 8 maksudnya 18. 1, 8 maksudnya 18. 1, 9 maksudnya 19. 1, 9 maksudnya 19. 2 ni apa? 2 pula kita baca 2, 0, 20. 2, kosong lagi. Maksudnya ada 20. 2, kosong. Kosong lagi. 20. 1, 2, 3. Maksudnya 21, 22, 23. Batang adalah untuk puluh, daun adalah untuk sah. Jadi sekarang dia suruh kita nyatakan bilangan yang terbanyak. Jadi dekat sini bilangan yang terbanyak dia adalah 23. Kamu tulis macam tu saja, kamu dah boleh dapat markah 1%. Habis kepada soalan 1A. Maksudnya, siapa yang tak tahu tentang plot batang dan daun, tulis kecil-kecil dekat mana-mana, kamu kena study balik plot batang dan daun. Okey, habis kepada 1A. Kita pergi pula kepada soalan 1A lagi. Kita pergi lagi kepada soalan 1A, cumanya kita pergi kepada soalan 2 Roman. Jadi kita nak tukarkan plot batang dan daun ni kepada plot titik. Macam mana? Senang sahaja. Jadi daripada data-data yang kita dah keluar tadi mana? Yang ni, yang cikgu petakkan ni. Yang cikgu petakkan ni adalah data yang kita dah keluarkan daripada plot batang dan daun tadi. Sekarang nak buat plot titik. Plot titik ni adalah kamu gunakan data tadi, masukkan ke dalam, ni kita panggil dia graf untuk plot titik. Jadi sekarang untuk plot titik 18 ada 2. Cari nombor 18, titikkan sebanyak 2 kali. 19 ada 2. Jadi dekat sini 19, cari nombor 19, kamu titikkan sebanyak 2 kali. 20 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 20. Maksudnya ada 3 titik dekat 20. 21 1 titik, 22 1 titik, 23 1 titik. 1, 2, 3. Selesai. Jadi dekat sini full mark dia, ambil perhatian, full mark dia adalah 4%. Jadi dekat sini daripada soalan-soalan yang kita jawab, soalan 1, soalan 2, total dia adalah 4%. Jadi janganlah membazir. Tak susah pun. Macam mana cikgu selesaikan? Tak susah pun. Tapi cikgu bagi tahu situasi bila dia susah. Soalan ni akan jadi susah kalau kamu tak reti nak baca batang dan daun tu. Tak reti nak keluarkan maklumat daripada batang dan daun, kamu akan stuck dekat situ. Jadi bila kamu boleh keluarkan, jadi dia tak ada masalah. Macam mana cikgu keluarkan? Senang sahaja. 1A 123, A2 kita terus dapat markah dekat sini. Sini plot-plot ni ada 3 markah dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis dah kepada soalan 1A.
Maksudnya siapa-siapa yang tak tahu tentang plot batang dan daun, sila selesaikan. Sila buat, sila study balik. Okey, kita pergi pula kepada soalan 1B. Dan cikgu rasa soalan ni cikgu dah buat sebenarnya. Tak apalah. Cikgu akan tunjuk terus kan. Okey, jadi dekat soalan 1B, dia ada 2 markah. Wan Alicia, yang ni cikgu dah tunjuk ke belum Wan Alicia? Dah. Dah kan? Okey, untuk soalan 1, dia ada A nisbah B nisbah C. A dia mana? A dia 280. B dia mana? B dia 200. C dia mana? C dia 250. Jadi kalau sampai sini kamu boleh kecilkan. Jadi kat sini cikgu dah terang, untuk kecilkan pilih sifar yang sama, jangan dapat perpuluhan. Jadi dekat sini cikgu pakai sifar 10, sifar 10, sifar pula bahagi 10. 280 bahagi 10 kita dapat 28. 200 bahagi 10 kita dapat 20. 250 bahagi 10 kita dapat 25. Jadi janganlah risau, cikgu saya tak tahulah nak buat ni. Ni kena tahu. Kalau tak tahu sangat, tulis sampai sini sahaja pun dah boleh dapat markah. Kalau nombor 2, dia cakap pula BCA. Jadi B nisbah C nisbah A. B kita 200, tulis 200. C kita 250. A kita 280. Sebenarnya daripada sini sahaja kita dah boleh dapat markah. Habis dekat sini. Okey, untuk soalan yang ni jelas ke semua? Untuk soalan-soalan ni boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Soalan 1C. Yang ni adalah soalan yang favorite. Soalan yang favorite. Yang ni pun cikgu rasa cikgu dah selesaikan dah. Tapi bila cikgu tapi bila cikgu tunjuk kat depan, kamu kena tengok betul-betul lah. Macam mana cikgu selesaikan tu. Okey, kita tengok kepada soalan C. Ini nama tajuk dia adalah ketaksamaan. Dalam ketaksamaan, kamu kena faham cara baca 4 simbol ni. Lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan sama dengan. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada simbol ketaksamaan ni kita boleh guna untuk mencari nilai X. Okey, tengok betul-betul. Nak selesaikan ni cikgu dah pernah tunjuk. Tapi sekarang ni dia pakai simbol ketaksamaan. Tengok selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Okey, jadi dekat sini cikgu buat pakai warna biru. Cikgu salin balik soalan X per 2 tambah 1 lagi kecil. Ini kita panggil lagi kecil dari 3. Okey, yang pertama cari sebutan yang serupa. Dekat sini sebutan yang serupa 1 dengan 3. Sebab apa? Sebab dia tak ada huruf. Jadi kita bawa dia pergi jumpa. Bawa dia duduk sekali. Jadi dekat sini X per 2 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Kita akan jadi 3 tolak 1 dapat 2. Sampai situ. Lepas tu kita nak nilai X saja. Kita tak nak 2 ni. Jadi 2 ni kita nampak per dekat situ. Jadi bila per, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Darab. Ya. 2 darab 2. Jadi dekat sini kita dapat X tu adalah 4. Jadi cara nak baca dekat sini, X lagi besar daripada 4 ke 4 lagi besar daripada X? Macam mana nak baca? X lagi besar daripada 4 ke X lagi kecil daripada 4? X lagi kecil daripada 4. Ya, pandai. X lagi kecil daripada 4. Untuk siapa-siapa tak tahu cara nak baca, tengok dekat mana dia terbuka. Dekat belah mana dia terbuka, tu adalah belah yang lagi besar. Contoh, kita ni X 4.
benda ni dia terbuka menghala kepada 4. Maksudnya kita boleh faham 4 lagi besar daripada X. Okey. Kita pergi pula kepada yang warna hijau. 3X tambah 7 lagi kecil dan sama dengan 5X tambah 11. Ingat, bila kamu dapat soalan-soalan macam ni, benda yang pertama yang kamu kena ingat, cari sebutan yang serupa. Jadi kat sini 3X dengan 5X dia sebutan serupa sebab dia ada X. 3 ada X, 5 ada X. Yang kedua, 7 dengan 11. Dua-dua ni kira sebutan serupa sebab apa? 7 dengan 11 tu datang dalam keadaan dua-dua tak ada huruf. Jadi nak buat apa? Kita bagi dia jumpa kawan dia. 5X kita bagi dia jumpa kawan dia 3X. 3X, 5 tu kita pindah. 5 tu kan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 5X. 11, kita pindahkan pula 7 ni ke sebelah. 7 ni kan positif, pindah dia jadi negatif. 3X tolak 5 boleh diselesaikan. Bila dia dah dalam keadaan sebutan yang serupa, dia boleh diselesaikan. 3 tolak dengan 5, kamu akan dapat negatif 2X. 11 tolak dengan 7, kamu dapat 4. Habis kat situ. Sampai sini, negatif 2, darab pindah ke sebelah. Darab pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Bahagi. Bahagi. Jadi cikgu nak kamu faham, negatif ni bukan pindah jadi positif. Sebab apa? Sebab negatif tu milik 2 dan kita pindahkan 2 yang dalam keadaan negatif, dia dalam keadaan darab. Dekat sini dia dalam keadaan darab. Jadi kamu kena faham, darab bila dipindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dia bukan tentang negatif jadi positif, tapi dia adalah tentang darab jadi bahagi. Kamu boleh pilih salah satu je. Kamu tak boleh gabungkan dua-dua tu. Habis. Okey, untuk sistem ketaksamaan, apabila benda yang kamu pindahkan iaitu darab jadi bahagi atau bahagi jadi darab yang mempunyai nombor negatif macam ni. Negatif, anak panah dia tadi yang pandang kiri, dia akan jadi pandang kanan. Tu cara dia. Memang tu konsep dia. Okey. Jadi X kita selesaikan 4 bahagi negatif 2, kita akan dapat negatif 2. Sekarang cikgu nak soal kamu, kat sini X lagi besar dari negatif 2 atau negatif 2 lagi besar daripada X? Macam mana tu nak baca? X lagi besar pada negatif 2. Pandai. X tu lagi besar daripada negatif 2. Jadi kat sini kita tengok X dia lagi kecil daripada 4 dan X dia lagi besar daripada negatif 2. Jadi cara nak baca yang ni adalah kita buka. Benda yang terbuka maksudnya yang ni kan. Dia terbuka. Itu adalah nombor yang lagi besar. Jadi apa? Jadi sampai sini kamu boleh dapat 4%. Cikgu susah lah. Kalau susah, ingat cakap cikgu. Kalau susah, sebenarnya kalau kamu kenal sebutan serupa, kamu dah boleh selesaikan sampai sini. Kenal sebutan serupa. Okey, habis dekat sini. Tak tahu sangat pun, jangan tinggalkan kosong. Contoh. Kamu hanya buat tambah 1 pindah ke sebelah jadi negatif 1. Lepas tu kamu selesaikan sampai sini je. Kamu terlupa yang bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Kamu boleh dapat markah lagi. Selagi kamu okey, lepas tu kalau yang ni kamu cari sebutan yang serupa, bawa dia jumpa kawan dia. Lepas tu kamu berhenti sampai sini. Kalau dengan cikgu bagi kamu 1 markah. Sekurang-kurangnya kita tak terlepas semua markah, tapi kita dapat 1 markah. Jadilah daripada kita tak tahu cara nak selesaikan, tapi kita mesti dapat markah soalan ni.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ini adalah soalan 1C. Jadi apa yang cikgu pesan? Tak tahu jangan tinggal. Okey, habis. Ini termasuk kepada soalan soalan exam lah. Okey, 2A. 2A ni rasanya cikgu dah ada ajar juga. 2A ni adalah cara kita tekan kalkulator. Cikgu buat 4 kuasa 2 tolak punca kuasa 3 27 bahagi negatif 1 kuasa 3 dalam kurungan. Cara dia kalau kamu nampak soalan ni dalam periksa, step dia adalah kamu hilangkan dia punya kuasa ataupun kamu kena hilangkan dia punya punca kuasa. Macam nak hilangkan? Macam mana nak hilangkan? Selesaikan. Jadi macam nak selesaikan? Tekan kalkulator. 4 kuasa 2 kamu tekan dapat 16. Lepas tu punca kuasa 3, 27 kamu dapat 3. Bahagi dengan negatif 1 kuasa 3, kamu dapat negatif 1. Habis. Kamu selesaikan itu sahaja, kamu dapat 2%, 2 markah. Lepas tu nak buat macam mana ni? Yang ini ingat bila sampai sini kamu tekan kalkulator semua. 16 tolak 3 bahagi negatif 1 kamu tekan kamu dapat 19. Ada sikit je step dekat sini tapi markah dia markah yang besar iaitu 3%. Sini 1% lagi. Jadi total dia adalah 3%. Jelas ke semua? 2A boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Nanti salin kalau sempat salin. Cikgu tak tahulah ni bab berapa. Ini adalah bab kuasa 2 ataupun kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Cikgu lupa bab 4 rasanya. Okey, habis soalan 2A. Okey, kita pergi kepada 2B. 2B kita dah buat ke? Cikgu terlupa. Wan Alisha, kita dah buat ke 2B? Atira tak datang Nur Izzati Sofia, cikgu dah buat ke 2B? Belum. Belum Okey, jadi masing-masing cikgu bagi masa 1 minit untuk hadamkan soalan ni. 1 minit tu juga untuk cari idea. 1 minit tu juga kalau kamu sempat cuba buat sejauh mana kamu boleh buat. Tak dapat tak apa, cikgu tunjuk. Tak dapat tak apa, cikgu tunjuk. Zulaika dah buat ke soalan ni Zulaika? Cikgu pun terlupa dah. Saya pun lupa lah cikgu. Aduh lah. Okey, cuba selesaikan. Satu minit 1 minit. Lepas tu cikgu tunjuk. Aisyah Zahra dapat ada ke idea soalan ni? Tak ada. Syiham ada ke idea nak selesaikan soalan ni? Semua tak ada ni. Cikgu nak tanya Lexa ada idea ke Lexa nak selesaikan soalan ni Lexa? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan selesaikan
tak tahu ataupun tak ada idea, masing-masing semua orang boleh tengok kat depan. Ni tajuk apa ni? Ini adalah tajuk bab 13 iaitu teorem Pythagoras. Ini adalah bahagian teorem Pythagoras. Jadi, teorem Pythagoras apa? Teorem Pythagoras hanya boleh dibuat pada bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak tu apa? Segitiga yang ada 90 darjah. Jadi, mana teorem dia? Okey, cikgu bagi nama. Ini C, ini A, ini B. Teorem dia senang je. Jadi, daripada teorem Pythagoras ni, dekat sini kita nampak. Ingat tau. Ini bentuk dia apa? Ini adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Sambil-sambil tu salin. Bersudut tegak. Mana teorem Pythagoras dia? Mula-mula cari yang paling panjang. Mana yang paling panjang? A, B, C. Mana semua? A ke B ke C yang paling panjang? C. C. Macam mana kita tahu C tu yang paling panjang? Siapa ingat lagi? Macam mana kita nak tahu panjang yang paling panjang? Macam mana kita nak tahu sisi yang paling panjang? Tengok hipotenus. Ya, betul. Kita tengok 90 darjah yang duduk depan daripada 90 darjah. Jadi itu yang paling panjang. Itu cara dia kita nak cari mana sisi yang paling panjang. Jadi dekat sini yang paling panjang tu dia duduk sorang-sorang. Kita keluarkan dia duduk sorang-sorang. A dengan B tu macam mana? A tambah B. Ikutlah A dulu ke ataupun B dulu ikut kamu. Lepas tu kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah kita punya teorem Pythagoras. Ini adalah penjelasan untuk bab ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Sampai situ. Okey, sampai situ dulu. Boleh faham ke semua? Boleh? Alamak, tak dengar suara. Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, tengok. Murid P diberi 3 batang lidi untuk membentuk sebuah rangka yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Dia nak buat juga segitiga bersudut tegak. Panjang batang lidi tu masing-masing 7. Okey, 7 cm. Kemudian 24. Cikgu panjangkan sikit, 24 cm. Kemudian 25 cm. Jadi dekat sini adakah murid P, soalan ni apa? Adakah murid P dapat membentuk segitiga bersudut tegak dengan menggunakan batang lidi tersebut? Okey, cara dia adalah kita cek pakai teorem Pythagoras ni. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi, dekat sini adalah kita nampakkan segitiga dia. Ini 25, ini 24, ini 7. Jadi pakai teorem Pythagoras. Pakai teorem Pythagoras. Yang paling panjang kita nampak 25. 25 duduk sorang-sorang sama dengan 24 tambah 7. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Inilah teorem Pythagoras. Sekarang ni kita nak cek dia tu segitiga bersudut tegak ke tak? Okey, sekarang semua orang tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Masing-masing tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Dapat berapa? Dapat 625, cikgu. 625. Pandai. Okey, sekarang semua tekan pula sebelah ni. 25 kuasa 2. Dapat berapa 25 kuasa 2? 625. Iya. Bila dua-dua tu sama, belah kiri dapat 625, belah kanan dapat 625, maksudnya dia adalah dia punya bentuk adalah segitiga bersudut tegak. Itu cara dia. Itu cara nak tentukan kita dapat ke tak. Kalau bukan macam mana? Kalau bukan, cikgu bagi contoh. Okey, tengok kepada yang warna merah. Cikgu panjangkan sini 8 cm. Cikgu panjang. Cikgu pakai dua lidi yang sama. 24 cm dengan 25 cm. Okey, cikgu bentukkan segitiga. Cikgu dapat sini 25. Sini 24. Cumanya sini 8.
Keluarkan teorem Pythagoras. 25 kan paling panjang. Jadi 25 duduk sorang-sorang. Sama dengan 24 tambah 8. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Jadi kita nak cek ni. Dia punya segitiga tu bersudut tegak ke tak? Macam mana? Okey. Jadi kita tekan kalkulator. 24 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Dapat berapa semua? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? 640. 640. Sekarang tekan pula 25 kuasa 2 dapat berapa? 625. 625. Jadi sekarang kiri 625, kanan 640. Jadi dia tak sama. Jadi apa? Jadi ini adalah bukan segitiga bersudut tegak. Ini adalah bukan segitiga bersudut tegak. Jadi dekat sini inilah cara dia. Jadi kita tak boleh pakai macam ni. Dia tak ada sudut 90 darjah. Segitiga bersudut tegak, special dia ada sudut 90 darjah. Jadi bila kita buat 90 darjah kat sini, kira pangkah salah. Dia bukan segitiga bersudut tegak. Itu cara kita nak tentukan dia segitiga bersudut tegak ataupun tak menggunakan teorem Pythagoras. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Yang lain macam mana? Boleh faham ke semua? Boleh. Cikgu bagi dua situasi tu. Situasi pertama dia segitiga bersudut tegak. Situasi kedua dia adalah bukan segitiga bersudut tegak. Ingat nanti masuk exam, ingat nasihat daripada cikgu ni. Habis soalan ni. Ada soalan ke nak tanya? Okey, ada. Okey, bagus. Okey, kita pergi. Wan Alisha ada nak tanya, Wan Alisha? Okey, tak ada kan? Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan C. Masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Cikgu akan ajar kamu cara nak buat soalan ni. Tapi yang penting kamu kena hadamkan dulu. Kamu kena fahamkan dulu soalan ni, baru cikgu boleh tunjuk. Berapa markah ni? Ada 4 markah. Jadi total. Okey. Jadi total dekat soalan ni adalah 4%. Cuba hadamkan. Kalau sempat cuba buat. Ini tajuk apa ni? Ini adalah tajuk luas dan perimeter. Luas dan perimeter. Cikgu bagi masa masing-masing untuk hadamkan. Kamu hadam, kamu tak perlu nak buat. Cikgu yang akan selesaikan. Kamu baca, kamu cari idea. Kamu tanya diri kamu, ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Itu sahaja. Cikgu nak tanya Sharifah. Sharifah dapat tak idea untuk soalan ni? Tak sangat cikgu. Tak sangat. Cikgu nak tanya Khalif. Khalif. Ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan cara nak selesaikan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Ingat, cara nak jawab soalan, mula-mula kamu baca dulu daripada awal sampai habis. Okey, tengok. Sebidang tanah berbentuk segi 4 tepat dibahagikan kepada 3 bahagian. Okey, ini adalah segi 4 tepat tanah tu. Ni tanah dia segi 4 tepat.
Lepas tu mana 3 bahagian tu? Yang pertama bahagian X, bahagian Y dan bahagian Z. Okey, bagus. Setiap bahagian ditanam dengan 3 jenis tanaman dengan buah-buahan yang berbeza. Okey, kita fahamlah. X buah lain, Y buah lain, Z buah lain. Okey, perimeter tanah itu ialah 170 meter. Jadi, bila time kamu baca, kamu dapat maklumat, kamu akan keluarkan. Jadi, perimeter untuk bentuk ni, perimeter untuk bentuk segi 4 tepat ni, perimeter adalah sama dengan 170 meter. Itu yang pertama. Okey. Jadi perimeter ni apa? Perimeter ni adalah hasil daripada panjang dekat warna hijau, panjang dekat warna merah, tambah dengan panjang dekat warna biru, tambah dekat panjang yang warna hijau dan panjang dan warna hitam. Tambah panjang warna merah, tambah panjang warna biru, tambah panjang warna hijau dan tambah panjang warna hitam. Kita kena tambahkan 3-3 ke 4-4 ni baru dapat dia punya perimeter. Habis. Okey. Jadi dan panjang tanah itu, mana satu panjang dia? Ini adalah maklumat untuk panjang. Dan ini adalah maklumat untuk lebar. Okey. Jadi panjang tanah itu adalah jadi kita dapat panjang tanah 15 meter lebih daripada lebar. Panjang adalah 15 meter lebih daripada lebar. Sekarang cikgu nak tanya kamu semua, lebar dia kasih tak berapa nilai lebar tu? Dia kasih tak berapa nilai lebar? Tak, dia tak kasih. Jadi bila dia tak kasih nilai lebar, kita nak buat apa kalau dia tak kasih nilai lebar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bila ada nilai dalam matematik kita tak tahu, kita buat apa? Kita buat apa semua kalau kita ada, kita gantikan dia dengan huruf. Jadi dekat lebar ni kita gantikan dia dengan huruf. Contoh cikgu pilih huruf X. Okey, jadi bila cikgu dah buat, cikgu dah assume lebar tu adalah X. Cikgu baca balik, panjang tanah tu adalah 15 meter lebih daripada lebar. Maksudnya panjang tanah dia adalah 15 tambah X. Itu cara kita nak keluarkan maklumat tu. Okey, habis. Jadi cari luas bahagian yang terbesar bagi kawasan tanaman buah-buahan. Mana bahagian yang terbesar? Ini Y. Jadi dekat sini dia minta apa? Dia minta luas kawasan Y. Dia minta luas kawasan Y. Jadi bila dia minta luas kawasan Y, Y ni bentuk segitiga. Jadi untuk formula bentuk segitiga, kamu punya formula luas adalah 1/2 darab A. A itu mana? A ni adalah lebar dia. Dan B. B itu mana? B itu adalah panjang dia. Sampai situ semua jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita nak cari luas, kita perlukan A iaitu kita punya lebar dan B iaitu kita punya panjang. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak cari panjang dan lebar. Sampai sini kamu kena fahamkan dulu. Okey. Jadi sebelum kamu cari luas, kamu kena cari panjang dan lebar. Bila nak cari panjang dan lebar, kita tak tahu pula lebar tu berapa, panjang tu berapa. Macam mana nak selesaikan ni? Kita bentukkan satu persamaan perimeter. Sebab apa? Sebab dia bagi maklumat tentang perimeter. Bila kita cakap panjang dia adalah 15 tambah X, maksudnya dekat sini 15 tambah X. Jadi dekat atas dia, ingat, untuk bentuk segi 4, bila bawah dengan atas, nilai dia sama. Panjang dia sama. 15 tambah X juga untuk belah atas. Lebar dia kita setkan sebagai X. Jadi
panjang dekat kanan sama dengan panjang dekat kiri. X dengan X. Sampai situ semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni panjang untuk kawasan warna merah adalah 15 tambah X. Cikgu masukkan 15 tambah X. Tambah pula panjang dekat warna biru iaitu X. X tambah panjang warna hijau iaitu 15 tambah X. Kita masukkan 15 tambah X. Kemudian panjang yang warna hitam iaitu X. Sama dengan berapa? Samakan dengan dia punya perimeter 170. Jadi daripada sini kita carilah nilai X. Macam nak buat? Cari sebutan serupa dulu. X tu kan sebutan serupa. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, kita dapat 4X. Kemudian 15 dengan 15, kita tambahkan, kita dapat 30. Sama dengan 170. Mana lagi sebutan serupa? 30 dengan 170. 30 ni positif pindah ke sebelah. Dia akan dapat 170 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Kita selesaikan 170 tolak 30. Kita dapat 140. 4X sama dengan 140. 4 tu darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kita dapat X 140 bahagi dengan 4. X adalah 35. Sampai sini semua jelas ke sampai sini? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey. Tak tahu, kalau ada soalan nak tanya je. Okey. Jadi, kenapa kita cari nilai X ni? Kamu tengok balik, kamu kan nak nilai panjang dan kamu kan nak nilai lebar, tapi panjang tu kamu tak tahu berapa, lebar tu kamu tak tahu berapa. Jadi dekat sini, bila kamu dah jumpa nilai X, X tu sama dengan 35. Maksudnya lebar ni adalah X. Jadi lebar kita adalah sama dengan 35 meter. Kita gantikan 35 yang kita dapat ni ke dalam X. Bila kita dah dapat lebar, okey, X yang kita dapat tadi kan X tu 35. Kita masukkan 15 tambah 35, kita akan dapat panjang dia 15 tambah 35 sama dengan 50 meter. Maksudnya panjang dia adalah 50 meter, lebar dia adalah 35 meter. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Okey. Syarifah macam mana? Jelas sikit ke Syarifah? Jelas cikgu, jelas. Okey, sekarang kita dah ada panjang dengan lebar. Ni panjang kita, ini lebar kita. Nak buat apa? Tengok, kita kan nak luas Y tu. Okey, panjang kita 50, maksudnya dekat belah bawah ni adalah 50. Jadi B kita adalah 50. Manakala lebar tadi, maklumat lebar adalah daripada sini pergi ke bawah tu. Kita dapat 35. Maksudnya A kita 35. Masukkan dalam formula ni 1/2 darab 35 darab 50. Jadi kita selesaikan, kita tekan kalkulator. 35 darab 50 darab 1/2. Kamu tekan kalkulator dapat berapa? Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Kita tekan kalkulator dapat berapa? 875. Iya, 875 meter kuasa 2. Itu adalah luas untuk segitiga. Ini adalah dikira sebagai soalan yang keempat lah. Soalan yang susah sikit lah. Jadi kamu jangan down. Cikgu, soalan dalam matematik susah macam ni ke cikgu nanti dalam exam? Kamu kena faham yang cikgu baru tunjuk tadi. Tahap kesukaran untuk soalan UASA adalah 5, 3, 2. 2 ni adalah susah.
susah dia 20% je. Jadi yang ini adalah antara 20% tu. Kalau kamu boleh buat soalan ni, maksudnya kamu dah dapat bonus 4 markah daripada soalan susah tu. Tapi jangan down lah. Jangan down. Okey, sampai sini. Okey ke semua? Cikgu dapat 875 tu. Okey. Okey, Khalif. Okey, dapat dah idea tu Khalif? Dapat. Okey Khalif. Khalif, jelas ke penerangan cikgu? Jelas. Okey. Cikgu bagi situasi dekat mana kamu tak mampu nak selesaikan. Cikgu faham soalan ni kalau cikgu tengah form 1, cikgu pun susah nak selesaikan. Cikgu bagi satu situasi dekat mana kamu tak tahu nak selesaikan. Ingat, tak tahu nak selesaikan. Maksudnya, kertas kita kosong. Kalau siapa yang selesaikan, siapa yang boleh faham yang cikgu buat tadi, tak ada masalah. Sekarang cikgu bagi situasi, kamu tak tahu nak selesaikan. Kamu nak buat apa? Tengok cara cikgu buat ni. Okey, situasi yang pertama adalah kamu keluarkan maklumat susun kemas-kemas. Keluarkan maklumat. Jadi, contoh, tadi cikgu keluarkan perimeter. Perimeter sama dengan 170 meter. Perimeter ni untuk apa? Perimeter adalah untuk bentuk segi 4 tepat. Jadi nak buat apa? Kamu keluarkan formula segi 4 tepat untuk perimeter. Jadi formula segi 4 tepat, panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dengan dekat kanan. Jadi contoh kalau cikgu nak buat A, panjang dekat atas A, maksudnya panjang dekat bawah A juga. Sebab apa? Sebab dia adalah panjang yang sama. Jadi ini B, ini B. Ini formula dia. Kamu boleh buka dekat buku teks. Jadi formula dia adalah A tambah A tambah B tambah B sama dengan 170. A dengan A. A tambah A. 1 tambah 1 dapat 2AB. 1 tambah 1 dapat 2B. Sama dengan 170. Kamu stop sampai situ. Okey. Kemudian, cari luas bahagian terbesar bagi kawasan tanaman buah-buahan tu. Okey, why? Jadi dekat sini kamu nampak luas untuk segitiga. Kamu keluarkan formula luas untuk segitiga. Jadi dekat sini formula luas segitiga 1/2 darab. Kamu nampakkanlah ini A. Lepas tu darab dengan B. Ini B. Kamu pergi soalan yang berikutnya. Maksudnya kamu tinggal sampai sini. Okey, dekat sini kamu boleh dapat markah kesian. Dekat sini kamu boleh dapat markah kesian. Jadi mungkinlah bergantung, boleh tak bermaksud akan, tapi sekurang-kurangnya kita mencuba. Jadi dekat sini kamu boleh dapat 1%. Maksudnya 4 soalan susah kamu dah dapat 1%. Jadi apa ni yang cikgu cuba sampaikan? Bila kita ada soalan yang kita tak tahu nak selesaikan, keluarkan formula yang berkaitan. Keluarkan je. Keluarkan je formula tu. Lepas tu kamu tinggallah. Lepas tu kamu buat macam banyak sikit apa, kamu tulis dekat situ. InsyaAllah, kalau kamu punya guru nak bagi markah, dia boleh bagi markah. Boleh dapat markah kesian. Tapi kalau kamu tinggalkan kosong, macam mana guru kamu nak bagi markah kesian? Jadi ini tips nak dapat markah kesian. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Maksudnya apa yang cikgu cuba highlight? Tulis formula yang berkaitan. Bila kita tulis formula berkaitan, maksudnya formula tu digunakan untuk jawab soalan tu. Untuk jawab soalan tu.
Jadi pemeriksa boleh bagi markah dekat situ. Dia boleh bagi markah kat situ. Jadi ini adalah tips dia. Kamu jangan ingat yo panjangnya cikgu nak dapat 4 markah. Jawapan 875 ni dia nilai dia adalah 1%. Tak ada jawapan markah dia lebih daripada 1. Jadi mana 3% lagi? 3% lagi adalah jalan kerja. Jadi kamu tengok soalan susah, jangan asyik nak fikir pada jawapan. Fikir pada jalan kerja. Sebab apa? Bila susah macam mana pun soalan tu, kalau cikgu cakap 10%, 10 markah. Dekat jawapan 1 je markah, dekat jalan kerja 9%. Sebab tu cikgu nak kamu cari idea. Idea tu markah dia lagi tinggi daripada kamu punya jawapan. Jelas ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Jelas cikgu. Yang lain nak dengar suara sikit. Okey, bagus. Okey, jadi habis dah. Okey. Habis dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. 3A. Gandaan sepunya terkecil. Salinlah. Gandaan sepunya terkecil. Yang ni kamu kena fikir. Macam mana nak selesaikan ni? Okey, cuba buat. G gandaan S sepunya T ter K K. G S T K. Macam mana nak selesaikan? Maksudnya kalau kamu tak ada maklumat pasal ni, kan cikgu dah tunjuk malam ni, maksudnya yang ni masuk periksa. Ni masuk periksa. Jadi study balik tentang gandaan sepunya terkecil. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk selesaikan. 3A ni dia 2 markah. Maksudnya dekat sini ada 2%. Okey, cuba buat. Okey, habis dah. Masa yang diberikan. Okey, jadi ada idea tak semua soalan macam ni? Zulaikha boleh buat ke soalan 3A ni? Tengah mencuba cikgu. Tengah mencuba, cikgu ajar kan. Okey, GSTK tentang 3 dengan 14. 3, 14. Senang je. Bila dia bercakap tentang GSTK, kamu kena fikirkan macam mana 3 ni nak jadikan 1, macam mana 14 ni nak jadikan 1. Contoh 3. 3 dekat sini, macam mana nak dia jadikan 1? Siapa tahu? Nak bahagi berapa? 3 bahagi berapa dapat 1? 3 bahagi berapa dapat 1? 3. 3. 3. 3. Jadi kita letaklah 3 kat luar. Jadi 3 bahagi dengan 3 dah dapat 1. Bila dah dapat 1 dekat sini, maksudnya dah selesai. 14. Kamu tekan kalkulator 14 bahagi 3, kamu akan dapat nombor perpuluhan. Jadi 14 tu tak boleh dibahagikan dengan 3, kamu tulis balik 14 dekat belah bawah ni. Itu step yang pertama. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni kamu kena fikirkan pula 14 tu nak jadikan 1. 14 kena bahagi berapa nak jadikan 1? 14 kena bahagi berapa dulu? 14 boleh dibahagikan dengan berapa?
bahagi 2. Okey, letak 2 dekat sini. 1 ni nak buat apa? 1 ni bawa je turun. 2 bahagi 14. 2 bahagi 14 dapat berapa? 7. 7. 7. Dia tak jadi 1 lagi. Jadi dekat sini kamu kena jadikan ni 1. Jadi 7 ni kamu kena jadikan dia 1. 7 bahagi berapa? Dapat 1. 7 bahagi berapa dapat 1? Mana orang ni? 7 bagi berapa dapat 1? 7. Iya. Jadi kita letaklah 7 dekat luar. 1 ni tak berkait. Jadi kita tulis je lah. 7 bahagi 7 dapat 1. Bila dua-dua ni dah dapat 1, maksudnya selesai. Jadi mana gandaan sepunya terkecil? GSTK adalah nilai 3 darab dengan 2 darab dengan 7. Itulah jawapan GSTK. 3 darab 2 darab 7 kamu dapat 42. Itulah yang dimaksudkan dengan GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Jelas ke semua? Salin nota. Nanti dalam exam tiba-tiba dia suruh cari GSTK, gunakan ni. Guna yang apa yang cikgu tunjuk ni. Okey, alright tak alright tu? Nak dengar suara sikit, alright tak alright? Alright, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 3B. Kita pergi kepada soalan 3B. Okey. Jadi cuba selesaikan. Fikir dulu cara nak selesaikan 3B ni. Okey, ini tajuk apa ni? Tajuk set. Okey, ingat tahu, sambil cikgu jawab, cikgu tak fokus kepada satu tajuk, dan masa cikgu selesaikan, cikgu jawab juga macam mana nak faham tajuk tu. Macam tadi Pythagoras Theorem, cikgu terang daripada awal. Apa isi tajuk dia? Okey, macam tadi GSTK. GSTK, gandaan sepunya terkecil. Cikgu terang macam mana nak selesaikan. Jadi gunakan peluang ni. Ketaksamaan tadi. Okey, ketaksamaan cikgu selesaikan tadi. Kamu dapat tak nota tu? Tanya diri kamu. Okey, habis. Sorry. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Bila kamu nampak simbol macam ni, pelik pula cikgu tulis. Simbol macam ni, ini kamu kena tahulah, ini tajuk set. Set ni apa? Set tu apa, geng? Set tu adalah kumpulan. Dalam set dia ada unsur. Unsur tu apa? Ahli kumpulan. Cikgu pernah bagi pengangkutan udara, kumpulan pengangkutan udara, pengangkutan laut, pengangkutan darat. Ingat lagi tak semua? Ingat ke tu? Ingat. Okey. Jadi sebelum cikgu nak suruh kamu bahagikan kepada pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, yang ni ada dalam kotak ni. Ini nama dia set semesta. Maksud dia kumpulan besar. Dalam kumpulan besar tu ada darat, ada laut, ada udara. Sama juga dekat sini. Sebelum kamu nak selesaikan soalan set, kamu kena tentukan mana satu kumpulan besar dia.
Contoh kalau aku dekat darat kan, cikgu tak tulis kereta, kamu tak boleh tulis kereta kat sini. Sebab apa? Kamu ingat balik tajuk tu kamu ada buat, yang laut, udara dengan darat hanya kamu ambil daripada yang dalam kotak tu. Jadi kalau dekat sini bila kita nak cari gandaan 3, kumpulan untuk gandaan 3, kita tak boleh ambil 3, 6, 9. Tak boleh mula macam tu. Kita kena cari dia punya kumpulan besar. Mana kumpulan besar dia? Ni kumpulan besar. Jadi daripada sini kita kena tentukan berapa kumpulan besar dia. Apa kumpulan besar dia. Jadi dia pakai ketak samaan ni. 30 lagi kecil daripada S. Jadi dekat sini kita kena tentukan mana satu dia punya kumpulan besar. Okey. Jadi dekat sini kalau kamu tak nampak sama dengan, maksudnya X ni lagi besar ke lagi kecil daripada 30? Cikgu nak tanya. Untuk 30 ni kamu fokus dekat sini. 30 lagi besar daripada X ke X lagi besar daripada 30? X lagi besar dari 30. Ya, bagus. Jadi bila tak ada simbol sama dengan dekat belah bawah, kamu teruskan dengan 31. Jadi kita teruskan. 31, 32, terus besar. 33, 34, 35. Nak besar sampai mana? Kamu tengok pula yang warna hijau. Okey, warna hijau. X lagi besar daripada 50 ke 50 lagi besar daripada X? Cikgu tanya kamu. 50 lagi besar. dari Okey, 50 lagi besar daripada X. Dan dia tak ada sama dengan. Jadi bila dia tak ada sama dengan, kita tolak 1. 50 tolak 1, kita dapat 49. Maksudnya kita teruskan pengiraan kita sampailah 49, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ni cikgu padanglah 44, 45, 46, 47, 48, 49. Inilah kumpulan besar dia. Habis. Okey, seterusnya set A. Set dia ahli kumpulan yang kena ada dalam tu apa? Gandaan 3. Kamu nak cari gandaan 3, kamu hanya boleh masukkan nilai-nilai gandaan 3 yang ada dalam kumpulan besar ni. 3 kamu tak boleh masukkan. Okey, 3 kamu tak boleh masukkan. Kenapa? Sebab 3 tak ada dalam kumpulan besar. Jadi dekat sini mana untuk ahli kumpulan A ni ada 33. 33 adalah 3 darab 11. Dia termasuk dalam gandaan 3. Jadi kita letak 33. Lepas tu nak cari macam mana? Kamu tambah je dengan 3. 33 tambah 3 dapat 36. 36 tambah 3, 39. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi itulah gandaan 3. 36, 39, 42, 45 dengan 48. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, habis. Okey, jadi sekarang bila kita tambah pelengkap. Pelengkap ni apa? Pelengkap ni adalah satu nombor ataupun ahli kumpulan yang kamu, kalau cikgu cakap A ni gandaan 3, maksudnya untuk pelengkap A bukan gandaan 3. Kalau cikgu cakap set A tu adalah pengangkutan laut, bila cikgu cakap pelengkap A, maksudnya yang bukan pengangkutan laut. Contoh, A ni sekarang dia gandaan 3. Jadi bila cikgu letak pelengkap A, maksudnya dia bukan gandaan 3. Mana nombor bukan gandaan 3? Semua ni 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49. Jadi kita tulis 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47,
Itu maksud pelengkap. Kalau dekat side A, kita cakap negeri-negeri di Malaysia. Okey, side A kamu tulislah Melaka, Johor, Selangor, Negeri Sembilan. Tiba-tiba dia ada pelengkap bagi side A. Maksudnya ahli-ahli kumpulan dalam pelengkap A adalah bukan negeri Malaysia. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham ke analogi itu? Boleh. Faham. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu secara tak langsung cikgu dah terangkan set semester. Secara tak langsung cikgu dah terangkan dah macam mana nak keluarkan ahli kumpulan A. Secara tak langsung cikgu dah terangkan macam mana nak cari pelengkap bagi A. Okey, kemudian dia nak tulis gambar rajah van and draw a Venn diagram. Jadi gambar rajah van adalah mula-mula kamu buat peta. Peta ni apa? Peta ni untuk kumpulan besar. Lepas tu kumpulan kecil yang ada dekat sini adalah A. Jadi kamu buat satu bulatan untuk A. Tu cara dia. Ni gambar rajah van. Jadi nak isi apa? Isi dulu dekat A. 33, 36, 39. 33, 36, 39, 42, 45, 48. Yang lain dekat luar ni nak isi apa? Isi A pelengkap. Tengok ni 31, 32. Kita isi dah semua. 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49. Itu cara dia gambar rajah van. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila dia kata pelengkap bagi A, ni lah nombor pelengkap bagi A. Kita lorek. Jangan lorekkan A. Sebab apa? Sebab pelengkap bagi A adalah bukan A. Secara tak langsung cikgu dah terang 4 benda. Gambar rajah van, pelengkap A dengan set semester. Itulah yang cikgu ajar ni. Kita ni sambil-sambil ulang kaji. Jadi dekat sini kita dah dapat 3%. Okey ke semua? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis. Okey, jadi kita pergi kepada soalan C. Ini adalah ungkapan algebra. Ini adalah ungkapan algebra. Okey, kita pergi kepada soalan C pula. Cuba selesaikan. Cari idea. 1 minit untuk cari idea. Kamu kena faham satu benda. Markah untuk idea lagi tinggi daripada markah untuk jawapan. Melainkan dekat soalan tu ada 1 markah aja. Maksudnya dia tak ada idea, dia jawapan terus. Okey, cuba selesaikan soalan C. 1 minit. Cikgu nak tanya Khalif. Ada idea tak soalan ni Khalif? Ada sikit lah. Ada sikit. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan tunjuk. Ambil tips daripada cikgu ni. Okey. Tengok cikgu baca. Emma pula, sorry. Emma berkongsi resepi nak buat donat. Okey, Emma ni nak buat donat. Dan dia guna 2 bahan. Apa tu? Bahan pertama adalah tepung naik sendiri. Okey,
tepung naik sendiri. Okey, dia naik sendiri ya. Okey, yang kedua adalah yogurt. Jadi ini adalah dua bahan yang digunakan untuk buat donat. Bagi setiap adunan X, maksudnya setiap satu adunan donat adalah ada berapa banyak tepung nak kena pakai, berapa yogurt nak kena pakai. Jadi dekat sini Xg tepung naik di sendiri, X gram tepung naik sendiri diperlukan. Maksudnya berat berapa banyak tepung naik sendiri itu adalah X. Itu je. Manakala berat yogurt adalah 50 gram melebihi berat tepung naik sendiri. Tepung naik sendiri tadi berapa? X. Jadi 50 tambah X. Kalau kamu dah dapat sampai sini, kamu dah dapat 1 markah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, dia kata seterusnya. Okey, bentukkan satu ungkapan yang mewakili satu adunan donat. Kita X ni adalah tepung naik sendiri je. 50 tambah X ni adalah yogurt je. Jadi dia nak ungkapan algebra untuk buat satu donat. Jadi kamu tambahlah X tambah 50 tambah X. Kan nak buat donat kan perlukan tepung naik sendiri. Cikgu letak tepung X. Dan nak buat donat kan perlukan yogurt. Yogurt tu 50 tambah X. Jadi kita tambahkan. X tambah X kita dapat 2X tambah 50. Jadi ini sahaja 1%. Dah 2%. Ulma. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Zulaika, jelas ke Zulaika? Jelas. Okey. Cikgu nak tanya Sharifah. Sharifah jelas ke Sharifah kat sini? Jelas cikgu. Okey, cikgu kadang-kadang cikgu terlupa nama. Syiham ada ke Syiham Tihani? Ada. Jelas ke? Jelas. Okey. Ini adalah cara dia keluarkan maklumat, masukkan X dengan 50 tambah X ni, dah dapat 1 markah. Jadi jangan tinggalkan, kamu tak tahu pun kamu keluarkan je lah. Tak tahu sangat. Dia dah bagi tahu tepung naik sendiri tu X. Kamu buat je soalan dekat belah bawah tu. Tepung naik sendiri sama dengan X. Kamu tinggalkanlah sampai macam tu sekali. Ni in case tak tahu betul. Tepung naik sendiri sama dengan X. Kamu boleh dapat markah kesian. Sebab apa? Sebab ada tulisan juga dekat situ. Dan benda-benda yang kamu keluarkan ni berkait kepada menuju jawapan soalan tersebut. Okey, habis kepada soalan C. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Cikgu bagi kamu masa. Jadi bila soalan tu kalau kita tak tahu, kamu terus anggap susah. Jangan tinggalkan dia kosong. Jangan tinggalkan dia kosong. Okey, sekarang cuba selesaikan. Cikgu bagi masa untuk semua orang. Fikirkan, cari idea. Macam mana nak selesaikan soalan ni. Okey, cuba buat. Cari idea. Ni berapa markah ni? Ada 3 markah. 3% dekat sini. 30. Okey, cuba buat. 1 minit untuk cari idea. Hadamkan. Lexa, macam mana Lexa? Okey ke setakat ni Lexa? Okey.
Okey, habis dah masa untuk berfikir. Cikgu nak tanya siapa kan? Cikgu terlupa juga nama kadang-kadang. Tapi cikgu harap kamu, cikgu bagi yang terbaik. Kamu pun kena bagi yang terbaik. Bukan untuk cikgu tau. Ni untuk kamu tau. Okey, jadi kita selesaikan sama-sama soalan ni Ini soalan tahun ni kalau masuk set ni dekat sekolah kamu dapat sebiji. Kalau tak masuk, dia lebih kurang je macam tu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Hanif ke pasaraya maju untuk memberi beberapa barangan. Sebelum tu kakaknya telah menambah nilai e-dompet Hanif sebanyak RM186. Maksudnya duit kakak Hanif adalah RM186. Dia belanja di 3 buah kedai menggunakan e-dompet. Okey, baki Hanif setelah berbelanja adalah RM38. Jadi, macam mana? Dia nak cari berapakah nilai duit Hanif sebelum ditambah oleh duit kakaknya. Maksudnya soalan ni nak tanya, duit Hanif tu berapa? Sebenarnya duit Hanif tu berapa? Jelas ke sini? Sampai sini jelas ke soalan ni? Boleh faham semua? Boleh. Jelas. Okey. Jadi, sekarang dekat sini kita dapatkan jumlah perbelanjaan dan baki. Maksudnya duit kakak Hanif tambah dengan duit Hanif. Duit kakak Hanif tambah dengan duit Hanif ni berapa? Inilah semua duit ni kan dia belanja. Jadi dia belanja berapa banyak? 57 tambah 48 tambah 69 tambah 38. Kan sebelum dia berbelanja, duit yang ada dalam e-wallet Hanif adalah duit Hanif dengan duit kakak dia. Tadi kakak dia bagi duit. Jadi selepas dia berbelanja, dia dapat baki. Sebab tu cikgu masukkan juga duit 38 tu. Jadi kita tambahkan. 57 tambah 48 tambah 69 tambah 38. Jadi duit kakak tambah dengan Hanif adalah RM212. Sekarang macam mana cikgu nak cari duit Hanif? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana cikgu nak cari duit Hanif? Tolak Apa tolak apa? duit kakak dia tolak dengan yang semua tu. Okey, terbalik. Duit kakak tambah dengan Hanif 212 tolak dengan duit kakak dia 186. Kan bila kita tolak duit kakak tinggallah duit Hanif je. Jadi dekat sini 212 tolak dengan 186 kita dapat duit Hanif sebelum 26. dia berbelanja adalah RM26. Bagus Nur Izzati. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Boleh. Jadi jangan membazir markah. Ini sahaja 3%. Ini sahaja 3%. Kena perah sikit. Dapatkan idea ni bila kamu alamak susahlah tinggallah. Senang. Cubalah. Perah sikit. Perahkan sikit. Okey. Habis soalan ni. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 4A. Kita pergi kepada soalan 4A pula. Okey, ada 2 markah, maksudnya 2%. Lukis paksi simetri bagi sisi 4 tersebut. Okey, A, B, C, D. Ni bentuk lelayang ni, bentuk lelayang. Kalau kita buat layang-layang, lidi kita dekat mana lidi kita? Lidi kita sambung dari mana, huruf mana ke huruf mana? Siapa boleh bagi tahu? A, B, C, D. A, B. A ke B. Okey, cikgu dah dapat satu lagi. C ke D. C ke D. Ini sahaja 1%. Dah bentuk lelayang. Okey, namakan jenis sisi 4. Okey, ni adalah bentuk tadilah lelayang.
Tak tahu sangat, buatlah layang-layang. Okey. Ini cikgu tulis ni, ini yang apa yang cikgu tulis tu 1%. Jadi ini termasuk dalam soalan yang senang. Senang lah. Ada 50% soalan senang. Dan jadi jangan membazir. Bila dapat soalan senang, cuba tackle untuk soalan senang tu. Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas? Lah. Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan 4B. Oh, kadaran. Okey, daripada soalan 4B, cikgu nak masing-masing cuba buat 4B. Cikgu bagi masa. Sekejap cikgu nak tengok. Okey, cikgu bagi masa 4B, cikgu bagi masa 2 minit. Buat tak yang hantarkan cikgu, buat untuk diri kamu je. Cikgu nak tengok kamu dapat ke tak dapat. Okey. Habis sudah masa yang diberikan. Nurizati dapat ke? Tak pasti. Tak pasti. Okey, cikgu akan terangkan macam mana nak buat kadaran. Apa maksud kadaran? Ini nisbah kadar dengan kadaran. Sebelum cikgu terangkan, bila kita nak cakap tentang kadaran, kadaran adalah sesuatu yang main dengan unit. Dia ada unit dia. Ingat, kadaran ada unit. Jadi sebelum kamu buat kadaran, unit kena sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena letakkan tempat yang sama. Apa maksud tempat sama ni? Cikgu tunjuk. Sabar, jangan risau. Okey, contoh. Situasi yang pertama. Kita ambil situasi yang pertama. Kita ambil situasi yang pertama. Nampak ke? Okey, tak apa. Kita pergi kat sini. Okey, kita ambil situasi yang pertama. Kita nak keluarkan dia punya kadaran. Jadi kadaran ni dia ada dua situasi tau. Dia ada dua situasi. Situasi pertama kamu kena bandingkan dengan situasi kedua. Jadi kamu kena carilah situasi pertama tu apa. Situasi pertama, Jasya membeli 2 biji tembikar berjisik 4.5 kg. Jadi situasi dia adalah 2 biji tembikar, dia punya berat 4.5 kg. Jelas ke sini? Sampai sini boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Situasi kedua.
Situasi kedua adalah dia beli 4 biji. Okey, kita letak 4 biji dengan berat dia berapa? 9,000 gram. Ingat nasihat cikgu? Yang pertama, unit kena bagi sama. Jadi 9,000 gram sama dengan berapa gram? 9,000 gram sama dengan berapa kilogram? Ha. Tahu? Macam mana nak tukarkan daripada gram pergi kepada kilogram? Darab. Bahagi 1,000. 9,000 bahagi 1,000 dapat berapa? Dapat 9. Okey, kita dapat 9. Jadi bila unit kita dah sama, cikgu padamkan 9,000 gram, kita tukarkan dia jadi 9 kilogram. Bila kamu dah buat unit sama, maksudnya kamu punya langkah tu dah betul. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ingat tahu, ini sambil-sambil kita buat revision. Okey, kemudian keluarkan kadaran dia. Kadaran ni kena tempat dia sama. Contoh, kalau cikgu cakap 2 biji per dengan 4.5 sama dengan, bila kita mulakan dengan 2 biji, 4 biji sama dengan 9 kilogram. Bahagian atas adalah untuk biji dan bahagian bawah adalah untuk berat. Kita kena sama. Kalau terbalik boleh ke? Boleh. Boleh. Tengok cikgu buat terbalik. Okey, berat. Kita ambil berat dia 4.5 untuk 2 biji sama dengan tadi kita ambil 4.5 berat 9 kilogram. Tak payah tulis. Jangan tulis unit tau. 9 kilogram per dengan 4. Jadi still betul. Dua-dua ni betul. Dengan syarat bahagian dia sama. 2 dengan 4 dia sama. Belah bawah dua-dua bercakap tentang biji tembikai. Dan belah atas bercakap bahagian yang sama, iaitu tentang berat bagi biji tembikai. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Inilah yang dimaksudkan dengan kadaran. Kamu buat yang ni pun betul, kamu buat yang ni pun betul. Ni nota dia. Unit kena sama, tempat kena sama. Tengok step pertama cikgu samakan unit, step yang seterusnya tempat dia sama. Kalau belah atas biji, mesti belah kiri dengan kanan bercakap tentang biji dekat atas. Tapi kalau kamu buat terbalik, salah. Apa contoh terbalik? Contohlah 2 biji per dengan 4.5 kamu buat terbalik. 4 biji sepatutnya dekat atas, kamu letak dekat bawah 9 kilogram. Ini untuk kilogram. Ini untuk biji. Ini untuk biji. Ini untuk kilogram. Jadi dia tak sama. Jadi dekat sini dikira sebagai salah. Ini adalah situasi dekat mana kadaran tu salah. Jelas ke semua cara nak buat kadaran ni? Boleh faham? Boleh. Bagus. Jadi daripada Cikgu. sini sahaja. Ya. Kalau macam kita tukar dia jadi gram boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Selagi unit dia sama. Tapi kalau nak tukar kepada gram, 4.5 kena tukarlah kepada gram. Boleh. Bagus soalan tu. Sebab apa? Sebab unit dia sama. Selagi unit dia sama, kalau kamu nak selaraskan gram, buatlah gram. Kalau kamu nak selaraskan kilogram, buatlah kilogram. Okey ke? Menjawab ke? Okey ke semua? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Simpan nota ni. Ni 1%. Okey, kalau kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Tarmizi, ambil, fahamkan dulu situasi. Situasi pertama dia apa? Cikgu cakap S. Situasi pertama. Situasi pertama adalah 12 minit. 12 minit. Nak sampai kat sekolah yang jarak dia 0.7 km. Kemudian situasi kedua adalah Pak Abu 36 minit.
nak sampai dengan jarak dia 2100 meter. Jadi meter nak pergi kepada kilometer ni macam mana? Jadi ikut, kalau kamu nak buat kilometer, kamu selaraskan kilometer. Kalau kamu nak buat kepada meter, tak ada masalah. Contoh, 0.7 kilometer, kamu kena tukarkan kepada meter. Jadi kilometer nak tukar kepada meter, nak buat macam mana semua? Bahagi 1000 ke darab 1000? Darab Ya, darab 1000. 0.7 darab 1000 kita dapat 700. Jadi dekat sini kita dapat 700 meter. Jadi kadaran dia 12 minit per dengan 700 meter. Sama dengan 36 minit per dengan 2100 meter. Unit semua kena sama, minit dengan minit, meter dengan meter. Itu jawapan dia 1%. Senang je, senang je. Jangan anggap benda tu susah. Okey. Habis. Kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Jadi cikgu nak kamu cuba buatlah. Kamu semua cuba selesaikan soalan nombor 3. Hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok jalan kerja. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 3 berdasarkan contoh yang cikgu bagi. Okey, nombor 3. Cuba selesaikan. Ni kadaran. Tengok, nampak tak? Saya letak langsung malam ni, kita buat revision juga tentang kadaran. Banyak dah topik yang kita pergi. Sebab tu bagus dari UASA ni. Topik dah banyak. Lebih kurang 6 topik dah kita dah pergi hari ni. Luas, perimeter, Pythagoras theorem, ketaksamaan, set, ni kadaran. Lepas tu apa lagi yang awal-awal tu? Tambah tolak untuk grad IKA tu. Lain soalan, lain bab. Okey, cuba buat nombor 3 Cikgu bagi masa 2 minit. Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, bagus. Nampak tu. Kita dah secara tak langsung dah study dah kadaran. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Iaitu kadaran. Yang ni kamu kena buatlah, kena cuba buat. Contohlah, Zaidah, situasi pertama adalah Zaidah bayar gaji RM23 untuk 120 minit. Situasi kedua,
Situasi kedua adalah dia kerja 7 jam. Jadi masa letak dengan masa. Dan gaji dia terima RM80.50. Jadi samakan unit dia. 120 minit bersamaan dengan berapa jam? 120 minit bersamaan dengan berapa jam? 2 jam. 2 jam. Jadi kita dapat kat sini RM23 per dengan 2 jam. Sama dengan RM80.50 per dengan 7 jam. 1%. Senang je. 1%. Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat 3 markah dekat situ. Jangan membazir. Okey, jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Kita pergi pula kepada soalan C. Ni luas dan perimeter. Cikgu nak kamu cari idea macam mana nak dapatkan. Ini soalan bonus tau sebenarnya. Ini soalan bonus. Ini berapa markah? Ada 2 markah. Ada 2 markah. Okey. 2 markah untuk 2%. Okey. 1 minit untuk kamu hadamkan. Macam mana nak cari hitung perimeter dalam sentimeter cardboard yang tinggal. Okey. Cuba kamu fikirkan macam mana nak cari. Yang ni cuba cuba. Okey, 1 minit je, 1 minit tak lama, cuba fikir. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Khalif, ada idea tak Khalif kat sini Khalif? Kalau Syarifah ada idea tak kat sini Syarifah? Ada cikgu. Okey, bagus. Okey, tengok ni. Raja di bawah menunjukkan sekeping cardboard yang berbentuk segi 4. Okey, kalau dia nak cari luas untuk segi 4, apa formula luas untuk segi 4? Macam nak cari formula luas untuk segi 4? Apa darab apa? Zulaika, apa darab apa untuk luas? Okey. Berapa Puan Farisha? Puan Farisha. Puan Alisha? A darab B. Okey, A darab B ataupun panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey, sekarang Ahmad telah potong kad segi 4 sama. Hitung perimeter dalam cm. Kawasan yang tinggal. Mana yang tinggal? Ni, yang warna hijau ni yang tinggal. Jadi, macam mana nak cari luas yang warna hijau? Jangan pandang warna hijau. Jadi, sekarang tengok macam mana cikgu selesaikan. Yang pertama, cikgu cari luas keseluruhan iaitu yang warna merah. Berapa luas dia? 12 darab 25. 12 darab 25, kita tekan kalkulator. 12 darab 25, kita dapat 300 cm kuasa 2. Ini adalah luas keseluruhan cardboard tu. Kemudian luas yang dah dipotong. Luas yang dah dipotong adalah segi 4 tepat. 8 darab 8. 8 darab dengan 8 kita dapat 64. Macam mana cikgu nak dapat luas yang warna hijau semua? Macam mana cikgu nak dapat luas yang warna hijau? Cuba bagi tahu cikgu. Macam mana cikgu nak dapat luas yang warna hijau? Cepat. Macam mana cikgu nak dapat? Panjang darab lebar. Salah. Panjang darab lebar, salah. Yang luas tu tolak dengan luas lain.
Apa? Tak dengar. Yang luas 12 darab 25 tu tolak dengan 8 darab 8 tu ke? Iya. Kamu tengok ni. Kan cikgu dah cari luas keseluruhan cardboard. Iaitu 300. Tolak dengan luas yang dah digunting. Jadi luas digunting 64. 300 tolak dengan 64. Jadi 300 tolak dengan 64. Kita dapatlah 236. Ni adalah luas perimeter. Luas hitung dalam sentimeter. Alah. Kalau cikgu ingat luas. Okey, 236 sentimeter. Okey, cikgu minta maaf. Cikgu tersilap baca soalan. Cikgu baca sentimeter. Tapi tak apalah. Kalau in case dia nak tanya pasal luas, contohlah, dia nak tanya pasal luas kan. Okey, ini adalah cara kita nak cari luas cardboard yang tinggal. Okey, kita berbalik kepada soalan yang sama untuk cari perimeter. Perimeter lagilah senang. Okey, jadi dekat sini untuk cari perimeter, kamu kena dapatkan panjang keseluruhan dia 12. Panjangnya ni 25. Macam mana cikgu nak dapatkan panjangnya ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana cikgu nak dapatkan 12 panjang yang cikgu tolak tunjuk 8. warna merah? Apa? 12 tolak 8. 8 tolak 12. Pandai. 12 tolak 8. 12 tolak 8 kita dapat 4. Maksudnya sini adalah 4. Okey, kemudian macam mana cikgu nak dapat panjang yang ni pula? Kalau macam mana cikgu nak dapat panjang itu? 25 tolak 8. Pandai. Ni adalah 8. Ni 8, ni 8 Jadi dekat sini untuk yang warna biru tu adalah 25 tolak dengan 8. 25 tolak 8 kita dapat sini 17. Ini 17. Jadi bila okey, seterusnya kita pergi pula kepada panjang yang ini. Macam mana cikgu nak dapat panjang yang ni pula? Macam mana cikgu nak dapat panjang yang tu pula? Ini 4, ini 12. Macam mana cikgu nak dapat panjang tu? Tak ada idea. Atira tahu tak? Apa? Macam mana cikgu nak dapat 25 panjang? tolak 17 ni. Salah. Ni panjang ini. Warna hijau ni. 12 tolak 4. Iya. 12 tolak dengan 4. 12 tolak dengan 4. Kita dapatlah 8. Kan 8 dah tadi dekat sini. Kamu boleh je terus ambil 8 tu. Okey. Seterusnya. Macam mana kita nak dapat panjang yang belah atas ni? 25 tolak 17. Berapa? 25 tolak 17. Salah. Okey, betul. Sorry. 25 tolak dengan 17. Cikgu silap explain ke? Cikgu minta maaf lah. Saya serabut kan. Okey, cikgu tunjuk Cikgu minta maaf. Cikgu explain lagi daripada awal lah. Okey, kita besarkan. Okey, panjang ni 12. Panjang ni 25. Kita nak cari perimeter Okey, ni 8. Ni 8. Maksudnya panjang ni 8. Cikgu minta maaf tadi. Cikgu tersilap. Ni adalah 8. Okey, panjang yang ni tadi kita dah kira 12 tolak dengan 8. 12 tolak dengan 8 kita dapat 4. Okey, seterusnya untuk nak cari panjang yang warna biru ni dekat atas. Kita tersilap tu. Okey, panjang yang warna biru tu berapa? Panjang yang warna biru tu berapa? Macam mana nak cari panjang warna biru? Macam mana nak cari panjang warna biru? 25 tolak 8. 25 tolak 8. 25 tolak dengan 8. Cikgu minta maaf, cikgu tersilap tadi. 25 tolak 8 kita dapat 17. Jadi bila kita nak cari perimeter, 12 tambah 25.
tambah 4 tambah 8 tambah 8. Akhir sekali tambah 17. Jadi sekarang kita tekan kalkulator 12 tambah 25 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 17. Kita dapat perimeter dia adalah 17 cm. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu ingat luas tau tadi. Cikgu tak baca habis soalan, silap cikgu lah. Tapi tak apalah. Daripada cikgu cari luas tadi, kamu boleh nampak macam mana cikgu nak dapatkan luas kat buat yang tinggal. Mana tahu keluar soalan tu nanti, kamu boleh ambil tips daripada soalan ni. Cikgu dah selesaikan tu. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan D. Yang ni faktor. Faktor. Ini soalan second last tau. Soalan second last. Cikgu bagi masa kamu 1 minit untuk cuba selesaikan ni. 30 saat je. 30 saat je. Macam mana nak cari faktor? Siapa ingat lagi macam mana nak cari faktor? Cikgu punya cara. Macam mana nak cari faktor? Bagi Awak Alisha ingat lagi tak macam mana nak cari faktor? 45 bahagi 1 sampai 7. Bagi satu je. Bagi 1 atau bagi dengan diri dia sendiri. Itu perdana. Itu nombor perdana. Macam mana nak cari faktor? Siapa ingat lagi? Atira ingat tak cara nak cari faktor? Bagi 45 dia apa? Ada. Kan nak cari faktor. Bagi 45 lah. Oh, salah. Bahagi dengan nombor 1 sampai nombor 10. Cikgu pernah tunjuk. 45 bahagi 1. Buat sampai 10. 45 bahagi 2. 45 bahagi 3. 45 bahagi 4. 45 bahagi 5. 45 bahagi 6. 45 bahagi 7. 45 bahagi 8. 48 dah. 45 bahagi 9. 45 bahagi 10. Selesaikan. 45 bahagi 1 kita dapat 45. 45 bahagi 2 kalau kamu tekan kalkulator kamu dapat nombor perpuluhan. Ingat cara ni. Lepas tu 45 bahagi 3 kamu dapat 15. 45 bahagi 4 kita tak nak perpuluhan tau. 45 bahagi 4 dapat perpuluhan. Tak nak. 45 bahagi dengan 5 kita dapat 9. 45 bahagi 6 dapat nombor perpuluhan. Ni nombor perpuluhan. 45 bahagi 8 nombor perpuluhan. 45 bahagi 9 kita dapat 5. Yang bawah pun nombor perpuluhan. Ingat bila nak cari faktor. Bila nak cari faktor. Buat 1 sampai 10. Ni nanti nak exam. Ingat cara cikgu. Jadi mana nombor faktor dia? Ambil 145. Kamu salinlah. 145. Kemudian apa lagi? 315. Ambil yang tu. 315. Okey. Apa lagi? 59. Ambil 59. Jadi apa lagi? Ini 9 dah disalin. 5 dah disalin. Jadi inilah faktor bagi 45. Jadi dia suruh cari P dengan Q tu apa? Maksudnya 1 dah disalin. 45 dah disalin. 5 dah disalin. 9 dah disalin. Jadi P dengan Q adalah 3 dengan 15. Kita masuklah. P adalah 3, Q adalah 15. Jadi dia nak hasil tambah. 3 tambah 15. Kita dapat 18. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey. Ni cara cari faktor. Ingat betul-betul ni cara cari faktor ni. Ingat betul-betul. Nanti masuk periksa. Cikgu rasa cikgu memang akan rasa masuk lah. Cikgu memang akan rasa masuk. Okey. Jadi sekarang
untuk soalan 5 sampai soalan nombor 6, cikgu akan bagi homework lah. Cikgu akan bagi sebagai homework. Cuba selesaikan, nanti cikgu bagi skema terus dekat kamu. Okey. Jadi bila cikgu nak selesaikan soalan 5A dulu boleh ke semua? Cikgu nak selesaikan soalan 5A. Boleh. Okey. Boleh. Last soalan last soalan 5A. Cikgu nak takut kamu terlupa benda ni. Ni 3% tau. Ni 3%. Okey, tengok Diberi P mewakili bulan yang bermula dengan huruf J. Huraikan set P dengan menggunakan perihalan. Ingat, ini set. Perihalan tu apa? Dia kumpulan apa? Apa kumpulan dia? Okey, maksudnya apa? Set P, apa kumpulan dia? Set P adalah bulan yang bermula dengan huruf J. Kita letaklah bulan yang bermula dengan huruf J. Ini sahaja 1%. Penyeneraian dia, ahli kumpulan dia apa? Ahli kumpulan dia. Jadi dekat sini ahli kumpulan dia apa? P sama dengan apa ahli kumpulan yang J, kumpulan dia adalah bulan J. Julai lagi. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Lagi Julai lagi. Januari. Januari lagi. Jun. Jun. Ini sahaja 1%. Jadi tata tanda pembinaan set ni apa? Tata tanda pembinaan set ni adalah kaitan antara kumpulan dengan ahli kumpulan. Ingat tahu yang cikgu jawab ni. P sama dengan X. X apa? X ialah kamu salin balik P. Bulan yang bermula dengan huruf J. Bulan yang bermula dengan huruf J. Tutup. Ini sahaja dah 1%. Jadi kita dah dapat 3%. Secara tak langsung ni cikgu dah ulang kaji dengan kamu cara nak dapatkan perihalan, penyeneraian dan tata tanda pembinaan set. Okey. Semua jelas ke sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cikgu mengucapkan selamat berjaya lah kepada kamu semua yang nak UASA. Yang kita buat malam ni, kita dah ulang kaji banyak bab tau. Kita dah ulang kaji. Kita bukannya main buat je, kita ulang kaji. Cikgu terangkan kenapa macam ni, satu-satu cikgu terangkan. Jadi cikgu harap apa kelas malam ni boleh bantu kamu nak dapat A dalam UASA. Ya Aisyah ada soalan ke nak tanya? Tertekan Okey semua, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Assalamualaikum sama-sama. cikgu. Waalaikumsalam. Bye-bye.